Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Wahidah dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli-ahli panel yang lain. Nama saya Tok Kapeng sebagai moderator untuk forum ini. Saudara Tan Lian sebagai ahli panel pertama, Saudari Orui sebagai ahli panel kedua, dan Saudara Lim Chi Kang sebagai ahli panel ketiga. Pada petang ini, saya akan membimbing ahli-ahli panel yang berada bersama dengan saya untuk membincangkan isu dan cabaran remaja. Terlebih dahulu, saya akan membahaskan sedikit tentang apakah isu-isu dan cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh remaja masa kini. Antara isu remaja yang sering dijumpai ialah merokok, melepak, lumba haram, membunuh diri, lari dari rumah, dan yang paling menarik perhatian masyarakat ialah penyalahgunaan dadah. Menurut statistik dalam laman web rasmi Agensi Anti Dadah Kebangsaan, seramai 2,556 orang remaja di Malaysia yang ketagihan dadah pada tahun 2020. Bilangan ini adalah banyak dan sekiranya tidak dipandang berat oleh masyarakat, tidak heranlah bilangan penagih dadah dalam kalangan remaja akan terus bertambah. Melihat dari perspektif yang lain, cabaran-cabaran remaja termasuk pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial, budaya barat dan ledakan kebendaan atau materialistik. Walau bagaimanapun, saya ingin menekankan pada cabaran teknologi maklumat yang terbuka dan bebas serta kesihatan mental akibat tekanan dalam kalangan remaja. Dalam dunia yang pesat berkembang ini, teknologi semakin canggih dan keadaan ini agak mencabar remaja kerana terlalu banyak maklumat yang tidak dapat dikenal pasti kebenarannya akan tersebar dengan pantas melalui internet dan remaja yang belum cukup matang akan terus mempercayai pernyataan tersebut. Selain itu, remaja yang tidak dapat menangani tekanan dengan sempurna akan menghadapi cabaran yang agak besar untuk hidup dengan optimistik. Dalam konteks ini, terdapat beberapa nilai positif yang perlu dihayati dan diamalkan oleh remaja masa kini bagi menyelesaikan isu-isu dan cabaran tersebut. Contohnya, nilai kepercayaan kepada Tuhan dan nilai kasih sayang. Nilai-nilai positif ini akan membimbing remaja ke arah yang betul. Saudara Lian, apakah pandangan anda terhadap kepentingan nilai-nilai positif ini kepada remaja? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator dan hadirin sekalian yang memberi peluang kepada saya untuk membicarakan kepentingan nilai positif terhadap remaja masa kini. Remaja merupakan golongan yang amat mudah dipengaruhi oleh unsur negatif disebabkan sifat semula jadi remaja untuk mencari identiti diri. Sentiasa diselubungi dengan sifat ingin tahu, ingin mencuba dan berani menghadapi risiko. Mereka juga mudah terikut-ikut dengan kata-kata orang dan terus mengamalkan gaya hidup yang dianggap moden oleh mereka kerana mereka ingin mempunyai buah mulut yang sama dengan rakan sebaya. Pada era globalisasi ini, remaja mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang negatif seperti unsur menghisap dadah, lumba haram, merokok dan lain-lain yang telah disebut oleh saudari moderator tadi. Hal ini akan menyebabkan remaja mengabaikan pelajaran mereka dan akibatnya keputusan mereka terus merosot. Perkara ini seharusnya diambil berat oleh semua pihak kerana remaja pada hari ini merupakan aset utama bagi negara kita dan berperanan penting dalam pembangunan negara pada masa yang akan datang kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Baiklah, sekarang saya akan meneliti dengan lebih mendalam tentang kepentingan nilai positif dalam kalangan remaja masa kini. Sebagai pembuka bicara yang pertama, nilai-nilai murni yang penting dalam kehidupan agar dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya, akhlak yang mulia amat ditunjukkan dari segi pegangan prinsip hidup, peradaban dan pertuturan harian kita. Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kini,
Bilangan pelajar di negara kita mempunyai populasi yang agak besar, iaitu sejumlah 5 juta orang. Sekiranya mereka tidak diterapkan dengan nilai-nilai murni sejak di bangku sekolah lagi, maka mereka akan menjadi generasi yang merugikan negara pada masa kelak. Hal ini kerana nilai-nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni dan bertamadun di Malaysia. Menurut Profesor Syed Naqib L. Atas dari Tamadun Islam, tamadun membawa takrif keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ibnu Khaldun menghuraikan maksud peradaban atau tamadun ini sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai murni. Jelaslah di sini bahawa masyarakat yang mempunyai nilai-nilai positif merupakan antara ciri tamadun dan nilai baik remaja perlu dibentuk sejak kecil lagi, supaya insan yang berakhlak mulia dapat dilahirkan. Pak kata pemberi bahasa, melentur buluh piala dari rebungnya. Baiklah, sungguh menarik penjelasan saudara Durian tadi. Selain mengamalkan nilai-nilai positif, apakah nilai-nilai negatif yang perlu dijauhi oleh remaja? Bolehkah saudari Louis memberi pendapat tentang persoalan ini? Tentulah jawapan saya boleh, saudari moderator. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator dan juga hadirin sekalian kerana diberi peluang untuk menghadiri forum pada hari ini. Pertama sekali, sebagai remaja yang mempunyai minda kelas pertama, adalah haram untuk mereka memiliki nilai kemalasan dan juga mudah berputus asa. Dalam urbanisasi ini, golongan intelektual yang dipupuk oleh negara kita semakin membanjiri negara, sehingga menyebabkan menimbulnya persaingan yang sengit di antara graduan untuk menjawab pekerjaan di mana-mana syarikat. Oleh hal yang demikian, adalah tidak mencukupi kepada seseorang remaja yang melanjutkan pelajaran sehingga peringkat sekolah menengah, iaitu memperoleh sijil SPM sahaja, kerana kebanyakan pesaing memiliki sekurang-kurangnya sijil ijazah sarjana muda. Dengan ini, remaja akan kehilangan kelayakan untuk bersaing dengan graduan lain ketika ingin mencari pekerjaan yang bergaji lumayan, kerana mereka mempunyai tahap pengetahuan yang lebih rendah. Rentetan daripada itu, remaja akan mempunyai skop pekerjaan yang lebih sempit, kerana pekerjaan seperti guru, doktor, akauntan dan juga juruterap memerlukan profesional dan juga ilmu-ilmu tertentu. Syarat minimum untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sekurang-kurangnya tamat pengajian universiti. Dalam konteks ini, remaja seharusnya rajin memajukan diri sendiri dari semasa ke semasa, sama ada dari segi kemahiran, pengetahuan dan juga personaliti diri, dan bukannya menghabiskan masa mereka dalam aktiviti yang tidak bermanfaat seperti melepak dan juga menjadi penagih internet. Peringkat persekolahan merupakan peluang keemasan kepada mereka untuk meneroka dan juga mengasah bakat. Kerana di sekolah, berbagai aktiviti, pertandingan dan juga ceramah akan diadakan, dan aktiviti-aktiviti tersebut dapat mempraktikkan kemahiran dan juga menambah pengetahuan dalam golongan remaja. Sebagai contohnya, pertandingan berpidato dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan juga memupuk nilai keyakinan diri dalam sanubari remaja. Selain itu, remaja juga harus memajukan diri dari segi kemahiran asas dan juga kemahiran insania. Adalah tidak rugi kepada seseorang remaja untuk memiliki lebih daripada satu kemahiran, kerana pihak syarikat bukan sahaja melihat kepada keputusan semata-mata,
malah mereka lebih menekankan kemahiran yang sedia ada pada seseorang pelajar. Contohnya, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah harian, dan juga bersikap kreatif dan inovatif. Sekiranya pelajar bersikap malas, tiada kecekalan, dan sentiasa mudah berputus asa, maka tahap pengetahuan mereka adalah cetek, seperti kata di bawah tempurung, kerana mereka tidak ingin memajukan diri ke tahap yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan mereka mudah ketinggalan pelajaran, tidak mempunyai apa-apa kemahiran, dan akhirnya gagal mengaspirasikan cita-cita sendiri kerana tidak melepasi syarat minimum yang ditentukan oleh pihak syarikat. Kesannya, mereka hanya boleh menjawab pekerjaan seperti pelayan di kedai mamak, buruh, dan juga juruwang di kedai market yang bergaji rendah. Mereka juga mudah menganggur, dan hal ini menyebabkan kehidupan mereka menjadi terumbang-ambing. Oleh itu, remaja seharusnya menjauhikan diri daripada nilai kemalasan dan juga mudah berputus asa, kerana nilai-nilai negatif tersebut akan mengehatkan masa depan mereka yang cerah dan juga lebar. Sebaliknya, remaja seyogianya meluangkan masa untuk menongkakkan diri ke arah kemajuan yang lebih tinggi supaya mendahului pesaing-pesaing lain kelak. Daripada pengulasan saudari Rui yang padat tadi, kita mengetahui bahawa nilai malas dan mudah berputus asa harus dielakkan oleh remaja. Setiap penyakit mesti ada penawarnya. Soalan saya kepada saudara Cikan ialah, apakah cara yang drastik lagi komprehensif yang perlu diambil oleh remaja untuk mengelakkan nilai-nilai negatif ini? Ribuan terima kasih diucapkan kepada moderator, saudari Kapeng dan para hadirin sekalian kerana pemberian peluang keemasan ini. Memang tidak dapat disangka bahawa peranan ibu bapa adalah amat penting dan mustahak dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap pergerakan anak-anak mereka dengan sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan kerap memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai kedudukan moral yang baik. Oleh sebab itu, ibu bapa boleh mencadangkan anak-anak mereka dengan cara memilih kawan secara rasional, kerana kawan yang baik akan membawa anak remaja kita ke arah kebaikan. Selain itu, ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian untuk menemani anak-anak mereka dengan memberikan galakan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah dan dugaan melalui cara berkongsi pantun, ajaran agama dan artikel yang berunsur positif. Di samping itu, ibu bapa boleh mencari akal untuk meningkatkan pendedahan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni dan adab, melatih anak budaya bersopan, menepati janji, serta hidup dengan berpegang pada ajaran agama. Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan yang positif kepada anak dengan mengajak anak-anak mereka melibatkan diri dalam aktiviti berfaedah seperti sentiasa bersembahyang. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, iaitu kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi. Secara ringkasnya, ibu bapa sebagai pemantau yang utama kepada anak-anak kesayangan mereka boleh meminimumkan nilai negatif yang tersemat dalam hati anak-anak. Selain itu, pendekatan secara akademik boleh mengelakkan remaja terjebak dalam nilai negatif. Kaedah ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik, seperti kegiatan kokurikulum di sekolah. Contoh kokurikulum yang biasa kita ketahui ialah Persatuan Bulan Sabit Merah,
persatuan matematik dan sains serta kelab kebudayaan. Pada masa yang sama, remaja boleh Terima kasih atas pengulasan saudara yang jelas dan bermanfaat tadi. Saya agak memahami tindakan yang patut diambil oleh ibu bapa dan pihak sekolah sekarang. Namun begitu, terdapat persoalan lagi yang ingin saya ajukan kepada saudara Lian. Saudara, saya baru teringat anda pernah menjadi sukarelawan untuk pandemik COVID-19. Nampaknya anda seorang yang mempunyai nilai kasih sayang. Bolehkah anda berkongsi perasaan anda dan apakah yang telah anda pelajari ketika menjadi sukarelawan itu? Baik, sungguh ingatan saudari moderator. Ya, saya pernah menjadi sukarelawan di Dewan Jubili Intan Johor Bahru sebelum ini. Tugasan saya ialah membantu orang ramai untuk berdaftar di kaunter sebelum mereka diberi suntikan vaksin dan menunjukkan jalan kepada mereka. Saya berasa agak bangga dengan diri sendiri. Melalui pengalaman ini, saya bertekad untuk sentiasa mengamalkan nilai kasih sayang dalam kehidupan saya. Walau bagaimanapun, bolehkah saudari moderator izinkan saya menambah pendapat saya tentang kepentingan nilai positif dalam kelab remaja? Tentu dia boleh. Dipersilakan. Terima kasih saudari. Pada pendapat saya, kewujudan nilai-nilai positif dalam kalangan remaja dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, bukan sahaja dalam bidang akademik, bahkan juga dalam bidang co-kurikulum. Sebagai contoh, Sarah Sofia Muhammad Ilham yang pernah mencipta rekod sebagai pendaki termuda Asia Tenggara menawan Gunung Elbrus di Rusia pada 2019. Sekali lagi mempamerkan prestasi cemerlang. Ternyata penglibatan dalam aktiviti sukan lasak tidak menghalang remaja berusia 18 tahun ini mencatat keputusan cemerlang 9A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Sarah Sofia yang telah mengamalkan nilai kecekalan serta kerajinan dalam kehidupannya untuk belajar dengan bersungguh-sungguh telah memperoleh keputusan yang cemerlang walaupun beliau perlu meluangkan masa untuk melatih mendaki. Nampaknya nilai-nilai positif memang akan membawa banyak faedah kepada remaja. Baiklah, persoalan seterusnya akan saya ajukan kepada saudari Ruli, iaitu apakah pendapat lain anda tentang nilai-nilai negatif yang patut dielakkan oleh remaja selain nilai malas dan mudah berputus asa? Ya, saudari moderator. Remaja seharusnya mengelakkan diri daripada nilai mementingkan diri, seperti peribahasa berbunyi, seperti enau dalam belukah, melepaskan pucuk masing-masing. Dalam kehidupan kita, setiap remaja mempunyai jalinan sosial masing-masing yang terdiri daripada berbagai-bagai orang. Oleh hal yang demikian, remaja seharusnya mengamalkan nilai bertolak ansur, bertimbang rasa, dan juga memupuk nilai kasih sayang dan bukannya mementingkan diri sendiri sahaja. Dalam konteks ini, remaja seharusnya menjaga perasaan ibu bapa. Apabila melaksanakan apa-apa keputusan, remaja bukan sahaja memikirkan diri sendiri, malah mereka juga harus memikirkan ibu bapa mereka. Sebagai contohnya, apabila rakan sebaya mengajar remaja untuk melibatkan diri dalam gejala negatif seperti tumpah harap, penting sekolah dan juga mengambil dada, remaja tidak sepatutnya mengikuti nafsu dan juga sikap ingin tahu yang ada pada diri mereka. Sebaliknya, sebelum melakukan apa-apa keputusan, mereka harus memikirkan ibu bapa mereka terlebih dahulu. Tamsilannya, mereka boleh tanya kepada diri sendiri, apakah yang akan terjadi kepada ibu bapa saya sekiranya saya melakukan perbuatan negatif ini? Apakah perasaan mereka dan juga apakah impak negatif yang akan terbawa kepada keluarga saya? Dengan ini, remaja tidak mudah melibatkan diri dalam gejala negatif kerana mereka sedar bahawa perbuatan mereka bukan sahaja akan menjejaskan diri sendiri, malah mereka juga akan menyusahkan ibu bapa mereka kerana dituduh oleh masyarakat
akibat tidak melakukan tugas sebagai seorang ibu bapa dengan baik. Selain itu, imej keluarga mereka juga akan tercela dan mereka akan dipandang rendah oleh masyarakat. Namun, sekiranya remaja bersikap mementingkan diri, mereka tidak akan berfikir panjang tetapi mengutamakan keseronokan dan keinginan mereka terlebih dahulu. Mereka mengapalkan kesan yang akan terbawa kepada ahli keluarga mereka kerana mereka menganggap bahawa perkara tersebut tidak berkaitan dengan diri sendiri. Kesannya, sikap mementingkan diri yang ada pada mereka telah membawakan mereka kepada kebinasaan yang tidak terhingga. Selain itu, sikap mementingkan diri juga ditunjukkan apabila remaja tidak menghulurkan bantuan ketika diperlukan. Sebagai contohnya, rakan sekelas remaja kelihatan kemurungan baru-baru ini. Sebagai insan yang bertimbang rasa, remaja seharusnya mengambil berat terhadap dia ataupun memberi cadangan dan nasihat supaya dia menerima bimbingan kaunseling. Namun, kebanyakan remaja tidak mempedulikan hal tersebut kerana mereka takut menyusahkan diri sendiri dan mereka menganggap bahawa perbuatan tersebut membazirkan masa mereka. Kesannya, rakan sekelas tersebut membunuh diri akibat keburongan. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir remaja menganggap bahawa mereka tidak bersalah kerana bukan mereka yang menolakkan rakan sekelas tersebut dari bangunan dan bukan mereka yang mengarahkan dia melakukan sedemikian. Sesungguhnya remaja tidak bersalah kerana perbuatan membunuh diri merupakan keputusan rakan sekelas itu tersebut. Namun, remaja juga harus menanggung sebahagian tanggungjawab kerana jika mereka sudi mengambil berat, mengambil peduli dan juga mengambil tahu, mungkin rakan sekelas tersebut tidak akan berfikiran buntu dan berfikir untuk membunuh diri. Oleh itu, sikap mementingkan diri sepatutnya dihindari oleh golongan remaja agar tidak membawa impak negatif kepada diri sendiri, ahli keluarga dan juga orang di sekeliling mereka. Terima kasih atas keterangan tadi. Saudari telah memberi contoh bahawa keburukan akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan berlaku dalam kalangan remaja. Dalam hal ini, adakah saudara Cika mempunyai idea tentang cara untuk mengatasi isu sedemikian? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Kaping. Sebagai kesinambungan idea yang seterusnya, remaja sewajarnya mempunyai kawalan terhadap penggunaan aplikasi media sosial. Seperti yang kita ketahui, dunia tanpa sembadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak dapat ditapis mampu disebarkan dan berkemungkinan besar mempengaruhi perkembangan minda remaja. Ideologi perlu ditapis sendiri oleh remaja, namun pengetahuan mereka adalah terbatas dan kemahuan mereka untuk meneroka perkara-perkara baharu adalah sangat tinggi. Oleh hal yang demikian, kawalan terhadap maklumat yang boleh diakses oleh remaja amat diperlukan sebagai ibu bapa, guru dan pihak sekolah. Mereka wajib menyampaikan kesedaran kepada remaja untuk menjauhi unsur media yang memberi pengaruh negatif kepada fikiran dan emosi. Sebagai contoh, apabila remaja menjadi mangsa dalam kes buli cyber, mereka mungkin akan kemurungan dan seterusnya berlakunya kes membunuh diri seperti yang disebut oleh saudari Rui tadi. Lebih-lebih lagi, guru kelas seharusnya menitik beratkan perkembangan remaja dengan membuat lawatan ke rumah pelajar bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan masalah pelajar dan remaja dari semua sudut seperti sokongan keluarga, rakan-rakan, sekolah dan masyarakat. Semoga program-program yang dilaksanakan dapat membantu remaja mengejar nilai positif yang benar dan bebas daripada dikongkong oleh nilai negatif. Nampaknya orang yang paling erat dengan remaja, iaitu ibu bapa dan guru-guru seharusnya menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dalam
isu ini supaya mereka dapat menjauhkan diri daripada nilai-nilai negatif yang disebutkan oleh saudari Ruli tadi. Hadirin sekalian, sekarang izinkan saya membuat kesimpulan yang ringkas untuk topik isu dan cabaran remaja ini. Secara keseluruhan, kita sebagai remaja mestilah mengamalkan nilai-nilai positif dan menjauhkan diri daripada nilai-nilai negatif agar dapat menjadi insan yang berkaliber dan berakhlak mulia. Kita juga perlulah selalu bersedia untuk menghadapi segala cabaran dan menghindarkan diri daripada isu-isu yang negatif untuk menjadi seorang yang bersahsia tinggi. Remaja sebagai bakal pemimpin negara haruslah sentiasa mengetahui dan memahami apa yang perlu dilakukan oleh mereka supaya menjadi seseorang yang lebih baik dan disanjung tinggi oleh orang lain. Sampailah masa untuk kita mengucapkan selamat tinggal. Saya berharap agar forum ini bermanfaat kepada hadirin sekalian. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian kerana meluangkan masa yang diibaratkan emas ini bersama kami. Sekian, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Pendapat saya bersetuju atas keputusan yang dibuat oleh hakim. Hal ini kerana penunggang basikal memang tidak boleh menunggang basikalnya di lebuh raya. Sesiapa yang menunggang basikal di lebuh raya boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 70-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Individu yang melanggar akta ini boleh dikenakan denda hingga RM1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya. Pada pendapat saya, ibu bapa bagi mangsa tidak menunaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Justifikasinya, ibu bapa sepatutnya memantau pergerakan anak-anak dengan tidak membenarkan mereka keluar sehingga lewat malam. Di samping itu, ibu bapa wajib mengetahui aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak semasa di luar rumah supaya anak-anak tidak melakukan sebarang kelakuan yang membahayakan nyawa mereka. Ibu bapa seharusnya mencurahkan kesedaran tentang menghargai nyawa sendiri sebagai anugerah Tuhan dari semasa ke semasa kepada anak-anak. Pada masa yang sama, remaja pun perlu tahu cara membezakan yang mana intan dan yang mana kaca supaya tidak melibatkan diri dalam aktiviti
yang merugikan diri sendiri. Pendek kata, kemalangan ini sudah nasi menjadi bubur. Kita mestilah memahami pengajaran daripada kes basikal lajak ini kerana bab kata pepatah, iaitu mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya. Baiklah, untuk soalan kedua daripada saudari Chia Taisi, selama pidato, selain nilai mementingkan diri, sikap malas dan mudah bertutur asa, bolehkah anda menyatakan contoh nilai negatif yang lain? Baiklah, untuk soalan ini akan saya ajukan kepada saudari Pauline. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan juga saudari Chia Taisi. Pada pendapat saya, selain nilai mementingkan diri, sikap kemalasan dan juga nilai mudah berputus asa yang dibincangkan tadi, nilai negatif yang lain ialah nilai tidak bertanggungjawab. Sebagai remaja, terdapat banyak kewajipan yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya, di rumah, kita bertanggungjawab untuk mentaati dan juga membanggakan ibu bapa kita. Manakala di sekolah pula, kita bertanggungjawab untuk belajar bersungguh-sungguh agar mencapai keputusan yang cemerlang. Kewajipan-kewajipan ini dapat membentuk remaja yang berinsan mulia dan cemerlang dari segi akademik. Oleh hal yang demikian, nilai tidak bertanggungjawab seharusnya dihindari oleh remaja agar mereka tidak mengabaikan kewajipan mereka sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak. Sekiranya seseorang pelajar mengamalkan nilai tidak bertanggungjawab, ia tidak belajar bersungguh-sungguh. Malah, dia akan mengalihkan perhatian dia daripada pelajaran dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak berfaedah seperti mengunjungi cyber cafe sepanjang masa ataupun berubah halam dengan rakan sebayanya. Hal ini telah mendorong kepada penurunan isu remaja di peringkat globalisasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Untuk soalan ketiga, saya baca saudari Chu Po Chuan. Mengapa walaupun nilai moral penting untuk membentuk individu yang sempurna dari semua aspek, sesungguhnya murid tidak suka pendidikan moral secara formal seperti di dalam kelas, pendidikan moral yang diadakan di dalam kelas. Baiklah, untuk soalan ini, saya akan mengajukan kepada saudara Salian. Silakan. Okey. Pada pendapat saya, terdapat dua faktor yang menyumbang kepada berlakunya keadaan ini. Antaranya, faktor yang pertama ialah murid beranggapan bahawa pengetahuan pendidikan moral ini tidak perlu diajar secara formal maupun informal. Hal ini kerana mereka dapat pendidikan moral sejak kecil oleh ibu bapa. Menurut Abdullah Nasir, nilai-nilai asas seperti ketakwaan, keikhlasan, hormat menghormati, kasih sayang dan bekerjasama telah diajar sejak kecil dan murid-murid sentiasa merasa mereka sudah menguasai nilai-nilai moral tersebut. Oleh itu, mereka merasa mata pelajaran pendidikan moral dianggap sudah tidak sesuai diajarkan di dalam kelas. Namun, mereka tidak faham bahawa teori-teori moral yang mendalam juga penting dalam kehidupan kita. Mata pelajaran pendidikan moral ini dapat penting kerana terdapat sesetengah pihak mengatakan bahawa perkembangan konsep-konsep moral seperti cara-cara membuat penangkulan akan diperolehi oleh pelajar-pelajar dengan sendirinya menerusi pengalaman atau pengajaran di rumah dan di sekolah. Selain itu, faktor yang kedua ialah cara guru mengajar yang tidak menarik ataupun terlalu formal
dan ada sesebahagian guru yang bersikap tidak baik. Dalam hal ini, guru tidak menggunakan pendekatan secara pengalaman dalam mengajar subjek pendidikan moral. Ini dengan lebih berfokus kepada topik-topik yang penting. Hal ini akan menyebabkan pelajar hanya memperolehi sedikit sahaja faedah dan ia akan membosankan. Pengajaran pelajaran pendidikan moral secara formal juga menyebabkan murid-murid menjadi mudah bosan dan tidak mempunyai minat terhadap subjek tersebut. Melalui sistem ini, guru akan mengikut sukatan dan akan meminta murid-murid untuk menghafalnya. Namun begitu, kebanyakan murid-murid tidak suka untuk menghafal nota-nota tersebut dan menganggap perkara ini membosankan. Selain itu, terdapat juga sebilangan kecil guru-guru yang bersikap tidak bertanggungjawab dan bersikap sambil level ketika proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini demikian kerana guru menganggap mata pelajaran pendidikan moral tidak begitu penting dan merasa murid-murid telah menguasai nilai-nilai moral di rumah daripada didikan ibu bapa. Oleh itu, murid-murid tidak banyak diberi pendedahan mengenai mata pelajaran pendidikan moral dan mereka akan menganggap mata pelajaran ini tidak begitu penting. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk soalan seterusnya daripada Saudari Mak Weni yang Mak sudah kira pada masa kini trend-trend seperti Skull Breaker Challenge yang bersifat buruk, berbahaya dan tidak bermoral telah menjadi popular terutamanya dalam kalangan remaja dan ia menimbulkan kebimbangan masyarakat. Apakah sebab dan kesan trend ini kepada remaja pada masa kini? Untuk soalan ini, saya akan mengajukan kepada Saudara Tan. Terima kasih, moderator. Pada pendapat saya, keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebab yang berbeza lah. Pada tahap asas, challenge media sosial ini memberi rasa kepada sesuatu individu itu agar mereka antara ahli kepada sesuatu kumpulan yang lebih besar. Keadaan ini sebenarnya tidak salah secara kepada manusia lah. Sebagai contoh, Ice Bucket Challenge di mana seseorang menyiram mereka dengan setong air ais tu telah meningkatkan kesedaran untuk kesakitan ALS dan telah mendapat hasil dermawan sejumlah 115 million untuk persatuan ALS dalam jangka masa 6 minggu saja pada tahun 2014. Namun, media sosial dapat menjadikan challenge tersebut untuk menyebar secara momentum dengan cepat. Namun, emosi yang sama untuk memotivasikan remaja untuk buat perbuatan yang baik akan memotivasikan remaja untuk membuat perlakuan yang berbahaya untuk merasa popular. Remaja yang lebih mudah terpengaruhi oleh challenge yang berbahaya kerana mereka sangat memerlukan perasaan yang diperlukan atau need of belonging dalam bahasa Inggeris menurut Profesor Jennifer Hetema dari University of New Mexico. Remaja dan kanak-kanak merupakan golongan yang sentiasa untuk mencari rasa disukai atau diterima oleh kumpulan rakan sebaya mereka. Dari perspektif biologi juga, hal ini disebabkan kerana sebahagian korteks anterior remaja sedang berkembang dan mereka sangat memerlukan rakan-rakan untuk menerima mereka untuk merasa lebih baik. Antara kesan trend-trend ini ialah ia akan mewujudkan budaya yang negatif dalam kalangan remaja dan ia akan menjadi kitaran negatif dalam masyarakat kita. Hal ini kerana video yang popular yang membuat perlakuan berbahaya ini juga akan memotivasikan remaja lain untuk mencuba untuk buat perlakuan yang sama
untuk meningkatkan populariti mereka. Secara tidak langsungnya, remaja pada masa depan akan terpengaruhi oleh budaya-budaya yang tidak bermoral dan masyarakat akan berubah dalam jangka masa yang panjanglah. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk soalan seterusnya daripada saudari Syamini, selamat dibaca. Bolehkah anda menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kepada isu negatif seperti lari dari rumah, vandalisme dan pengambilan data? Baiklah, untuk soalan ini, saya akan memfokuskan kepada faktor dari segi pengaruh rakan sebaya. Kan kerana pengaruh sebaya adalah faktor yang paling utama yang menyumbang kepada isu negatif ini. Contohnya, lari dari rumah. Apabila remaja mengenali seseorang, mungkin seseorang rakan saya dan dia mengajak remaja tersebut untuk lari dari rumah, remaja akan tidak mengetahui cara untuk menolak ajakan tersebut dan seterusnya dia akan mengikuti apa yang rakan sebayanya, apa yang dia cakap. So, jadi mereka akan lari dari rumah kerana mereka akan mengikuti apa yang diajak, apa yang disebut oleh rakan sebaya mereka. Pada masa yang sama, untuk vandalisme. Apabila rakan sebaya mereka melakukan perbuatan vandalisme ini, mereka akan mengikuti perbuatan rakan sebaya mereka ini kerana mereka berasa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merapatkan hubungan antara satu sama lain apabila mereka bersama dengan rakan sebaya mereka. Dari segi pengambilan data, hanya kerana apabila rakan sebaya mereka mengajak remaja untuk mengambil data, mereka akan berasa ingin untuk mencuba dan ingin untuk menjadi apa yang rakan sebaya mereka yang sudah buat. So, jadi mereka akan terlibat dalam pengambilan data juga. Ini daripada saya. Saudari moderator, bolehkah saya tambah sedikit pendapat saya? Boleh, dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, faktor utama yang mendorong kepada gejala negatif yang berleluasa dalam kalangan remaja adalah disebabkan oleh ketandusan kasih sayang daripada ibu bapa remaja. Saban hari ibu bapa remaja sibuk bekerja, menyebabkan mereka kurang memberi kasih sayang dan juga penjagaan dan pemantauan yang mencukupi kepada anak-anak mereka. Tambahan pula, mereka menyerahkan tugas menjaga anak tersebut kepada penjaga yang diupah oleh mereka agar mereka dapat lebih fokus dalam pekerjaan mereka masing-masing. Oleh hal yang demikian, kebanyakan remaja sengaja melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Walaupun mereka sedar bahawa perbuatan tersebut salah di sisi undang-undang. Tujuan mereka melakukan sedemikian adalah untuk menarik perhatian ibu bapa mereka agar ibu bapa mereka dapat mengambil berat terhadap perkembangan mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa ahli merupakan pengarah syarikat dan mereka jarang meluangkan masa untuk bersama dengan ahli. Walaupun mereka telah mengupah penjaga untuk menguruskan kehidupan ahli, namun penjaga tersebut tidak mampu memberi kasih sayang dan juga asuhan yang sewajarnya kepada ahli. Hal ini menyebabkan perkembangan minda ahli yang sihat terjejas. Dia merasakan bahawa ibu bapa dia tidak akan memberi perhatian kepada dia sekiranya dia menjadi seorang anak dan juga pelajar yang baik. Oleh itu, dia memutuskan untuk melibatkan diri dalam gejala negatif seperti aktiviti lumba haram ataupun pengambilan data yang akan mendatangkan kesan yang serius supaya ibu bapa dia
dapat mengambil kisah tentang dia dan bukan pekerjaan mereka. Oleh hal yang demikian, langkah perdana dalam mencegah isu negatif daripada berleluasa dalam kalangan remaja bergantung kepada ibu bapa remaja masing-masing. Sekiranya ibu bapa remaja dapat memainkan peranan mereka dengan baik, seperti mencurahkan kasih sayang yang mencukupi, mengambil berat anak-anak mereka dari semasa ke semasa, ataupun mengawasi pergerakan anak-anak mereka, maka dapatlah kita melahirkan remaja yang mempunyai jati diri yang kukuh, dan mereka tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh rakan sebaya untuk melibatkan diri dalam gejala negatif. Sekian, terima kasih. Baiklah, soalan daripada saudara Eric di sini, apa sahaja cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar matrikulasi pada masa ini? Untuk soalan ini, saya akan memberi pendapat dari saya sedikit. Pada pendapat saya, cabaran yang dihadapi oleh pelajar matrikulasi ialah kekurangan masa untuk menjalankan aktiviti beriadah sehingga mereka menghadapi masalah obesiti. Hal ini kerana terdapat banyak ujian yang perlu dijalankan bagi setiap subjek dan pelajar matrikulasi perlu sentiasa mengulang kaji pelajaran supaya mereka dapat menjawab dengan baik dalam ujian tersebut. Kita sedia maklum bahawa sekadar pelajaran matrikulasi adalah penuh dan kerana tempoh pengajian matrikulasi adalah sepanjang setahun sahaja, jadi mereka perlu meluangkan lebih banyak masa untuk akademik mereka supaya mereka dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam ujian mereka. Justru mereka akan mengabaikan aktiviti beriadah seperti berjogging, berbasikal dan bermain bola keranjang sehingga mereka menghadapi masalah obesiti ini. Ini adalah pendapat saya. Sekian, terima kasih. Baiklah saudari moderators. Okey, saya nak menyampaikan pendapat saya pada topik inilah. Pada pendapat saya, antara masalah yang dihadapi oleh pelajar matrikulasi ialah mereka perlukan untuk belajar cara pengurusan masa supaya mereka boleh merangkumi setiap aspek dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin perlukan bagi pelajar yang lemah, mereka perlukan masa yang lebih untuk membaca subjek yang mereka lemah, dan mereka pada masa yang sama mereka perlu juga untuk membuat kerja rumah seperti mencuci baju, menyidai baju dan membeli makanan. Antara tugas-tugas ni sebelum pelajar matrikulasi memasuki program ini, mereka mungkin dibantu oleh ibu bapa mereka atau ahli keluarga mereka. Oleh itu, mereka tidak perlu untuk menghadapi cabaran seperti ini dan mereka boleh fokus pada pelajaran sahaja. Namun, selepas pelajar masuk program matrikulasi ini, mereka perlukan pengurusan masa yang lebih baik untuk menguruskan masa supaya mereka boleh jaga pelajaran mereka dan tidak tidak mengabaikan kerja-kerja yang penting seperti membuat kerja rumah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Bagi isu cabaran yang dihadapi oleh pelajar matrikulasi semasa pelajar matrikulasi berada di kolej matrikulasi ialah, saya ingin menekankan isu bahawa pemakanan adalah tidak seimbang semasa pelajar matrikulasi berada di kolej. Ini adalah kerana pilihan makanan di kantin adalah amat terhad. Kita sebagai pelajar matrikulasi sentiasa terpaksa mengambil makanan yang berlemak tinggi
kurang vitamin C dan kurang pelawas. Makanan yang kurang pelawas menyebabkan kita proses pencernaan makanan dalam badan tidak boleh dijalankan dengan baik. Vitamin C yang kurang dalam makanan menyebabkan badan pelajar matrikulasi tidak sihat dan mudah jatuh sakit. Pelajar yang sistem imunisasinya rendah akan mudah menjangkiti penyakit dan mudah berasa letih. Oleh hal yang demikian, mereka tidak boleh menumpukan perhatian mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kata peribahasa Melayu, badan cergas, otak cerdas. Oleh hal yang demikian, saya ingin mencadangkan pihak Kolej Matrikulasi bahawa supaya pihak Kolej Matrikulasi dapat mengambil tindakan yang segera dan perbuatan yang sepatutnya untuk menambah baikkan gizi seimbang dalam pemakanan pelajar matrikulasi. Terima kasih. Selamat sejahtera. Pada pendapat saya, cabaran yang dihadapi oleh pelajar matrikulasi ialah mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan rakan sebilik yang terdiri daripada berbeza kaum. Di rumah, pelajar matrikulasi tidak akan menghadapi masalah ini kerana setiap ahli keluarga mengamalkan agama dan juga budaya yang sama. Tetapi di matrikulasi, mereka akan tinggal sebilik dengan rakan-rakan yang terdiri daripada berbeza kaum. Hal ini menyebabkan persilangan budaya berlaku kerana setiap kaum mengamalkan budaya dan juga agama yang berbeza. Sebagai contohnya, pelajar Islam akan bangun awal pada pukul 6 pagi untuk bersolat, tetapi pada masa itu kamu sedang tidur. Contoh yang lain ialah pada bulan puasa, mereka tidak dibenarkan untuk makan dan minum, dan kamu terpaksa tidak bermakan dan juga berminum di hadapan mereka. Oleh hal yang demikian, pelajar seharusnya mengamalkan nilai toleransi supaya tidak berlakunya perselisihan faham sehingga mencetuskan rusuhan kaum. Kita seharusnya mengambil tahu dan juga menghormati budaya dan agama setiap kaum masing-masing supaya dapat bergaul mesra dengan rakan sebilik. Rujuk semula contoh yang dinyatakan tadi. Walaupun waktu solat mereka merupakan waktu tidur kita, tetapi kita boleh mengubah jadual waktu kita dengan bangun awal pada pukul 6 pagi untuk belajar. Untuk bulan puasa, kita boleh memilih tempat lain untuk bermakan dan juga berminum selain di bilik kita. Dengan mengamalkan nilai toleransi dan juga nilai hormat menghormati antara satu sama lain, dapatlah kita menyelesaikan masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan rakan sebilik yang berbeza kaum. Sekian, terima kasih.